Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih pada Ustaz Khalilullah selaku pengerusi yang berusaha Sahibus Samahah, yang berbahagia Sahibus Samahah, Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri, Dr. Radhi selaku rektor, Dr. Akram, Dr. Kamilin, Dr. Azman, doktor-doktor yang lain, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama untuk kita berbicara tentang satu isu yang bagi saya merupakan satu isu yang penting di dalam dunia akademik dan juga dalam masyarakat Malaysia pada hari ini. Kenapa? Kerana kita merasakan terdapat ketidakseimbangan dari sudut memahami apakah sunnah yang sepatutnya diutamakan dan apakah sunnah yang sepatutnya dikemudiankan. Kerana ulama-ulama semasa, bahkan ulama silam pun sudah membicarakan tentang isu ini, iaitu sunnah ini ada sebahagiannya yang merupakan sunnah ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sabili tabligh, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan sebagai menyampaikan risalah. Ada sebahagian yang Nabi lakukan sebagai Nabi itu adalah manusia, kerana Nabi SAW tidak terkeluar daripada sifat dan ciri kemanusiaannya. Cuma para ulama semasa berbeza pendapat tentang istilah, adakah sesuai digunakan sunnah tasyri'iyah ataupun tidak. Kerana sebahagian daripada mereka menggunakan istilah sunnah tasyri'iyah wa sunnah ghairu tasyri'iyah, sunnah pensyariatan dengan sunnah yang bukan pensyariatan. Sebahagian daripada ulama semasa membantah istilah ini, kerana menurut mereka apa-apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ia tidak dituntut pun paling tidak ia menunjukkan al-ibahah, menunjukkan sesuatu yang harus, dan harus itu merupakan hukum syarak. Bagi saya, perbahasan, perbezaan pandangan di kalangan sarjana ini hanyalah pada istilah. Tetapi mereka bersepakat, ada sunnah yang dituntut dan ada sunnah yang diberi pilihan, dan ada sunnah yang tak boleh untuk kita buat kerana ia adalah khusus untuk Nabi SAW. Tetapi ketidakseimbangan kita memahami isu ini akan menyebabkan kita tak seimbang dalam sunnah, dalam pemakaian ataupun dalam pengamalan sunnah. Saya bagi satu contoh. Sebahagian daripada kita, Dr. Azman dah sebut tadi tentang isu capal, kan? Capal ni letak dekat kaki. Nabi letak capal dekat kaki. Tapi sebahagian kita meletakkan capal, lambang capal di atas kepala. Sebahagian daripada kita menulis, kan, menulis tentang isu mengambil berkat daripada lambang capal. Kalau ambil berkat daripada capal betul, kita pun nak join sekali. Tapi bila ambil berkat daripada lambang capal ni, kita rasa macam tak apa nak kena, kan? Tak apa nak kena sebab dia lambang saja, kan? Jadi oleh kerana tu kita rasa tak seimbang. Sebab kadang-kadang sebahagian daripada kita duk agungkan lambang capal. Sebahagian daripada masyarakat kita kadang-kadang ada yang beranggapan kalau pakai cap capal tu ataupun kopiah capal tu yang ada lambang capal tu, tak boleh bawa masuk dalam toilet. Sebahagian berpandangan itu. Ada video pun, boleh tengok kat YouTube. Haram dia kata masuk toilet sebab dia kata lambang tu lambang yang mulia. Kita kata pelik juga, kerana ia hanya sekadar lambang. Dan kita tak mau sebahagian daripada kita mengagungkan lambang capal dengan diletakkan di atas kepala, tapi cerita sunnah tak sampai kat jiwa. Sayang kat lambang capal sampai letak atas kepala, tapi sunnah Nabi tak nak letak dalam jiwa, kan? Berapa ramai di antara kita yang pernah dengar, diperoleh lain ceritalah, kan, pernah dengar dalam khutbah di seluruh negara dalam region rantau ini, pernah dengar tentang isu-isu
khutbah Jumaat nak menghidupkan sunnah yang dah lama ditinggalkan dalam masyarakat Melayu? Ke biasa kita dengar khutbah pasal Maulid Nabi, bid'ah hasanah? Siapa letak atas kepala? Tapi perjuang bid'ah hasanah kadang-kadang lebih daripada nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak seimbang di situ. Tak seimbang. Jadi oleh kerana itu, baguslah usaha kerajaan negeri Perlis, Jabatan Mufti dan KUIPS untuk mengadakan seminar pada hari ini supaya kita nampak yang mana satu sunnah yang dituntut kita kena buat dulu. Yang mana yang sunnah tak dituntut kita buat juga. Kalau kita sayang Nabi, insya-Allah berpahala seperti mana yang disebutkan oleh sebahagian para ulama. Baik. Jenis-jenis perbuatan Nabi SAW seperti mana yang disebutkan, saya sebut secara ringkas saja. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sebagai pensyariatan hukum lah. Kalau ada sebahagian mengatakan ini sunnah tasyri'iyah, sebahagian kata tak, ini sunnah matlubah, sunnah yang dituntut untuk kita buat. Sama ada wajib ataupun perkara yang sunat. Orang Melayu panggil sunat, mustahab, ya. Dan ada juga perbuatan khusus untuk Nabi SAW yang kita tidak boleh untuk lakukan. Berkahwin lebih daripada 4, ini tak boleh buatlah, khas untuk Nabi SAW. Dan ada perkara yang dilakukan kerana jibiliyah dan adat. Ini kita nak hurai, sebab pakaian sebahagiannya termasuk di dalam sunnah yang dituntut dan sebahagiannya masuk dalam sunnah jibiliyah ataupun sunnah adat. Okey, baik. Ibn Ashur menyebutkan, dia kata dalam kitab di Maqasidus Syariah Islamiyah, dia kata waqad taqarrara fi usulil fiqh anna ma kana jibiliyan min afari Rasulullah SAW la yakunu mawdu'an li mutalabati al-ummah bi fi'li mithlihi bal li kulli ahadin ay yasluka ma yaliqu bi halihi. Dia kata telah kita panggil apa, telah taqarraran lah masa Melayu saya, telah tetap di dalam ilmu usul fiqh apa yang Nabi lakukan yang termasuk dalam perkara jibiliyah, yang termasuk dalam perkara yang Nabi lakukan sebagai baginda itu adalah manusia daripada perbuatan Nabi, ia tidak diletakkan untuk dituntut umat untuk melakukan perkara yang sama. Jadi sebab tu kita kadang-kadang, ialah orang yang nak mempertahankan sunnah, yang nak promosi sunnah ni, kadang-kadang orang duk sindir kita lah. Dr. Mazhar pun sama, saya pun sama, kan? Dia kata kalau betul nak sunnah nak pergi naik unta lah. Kita kata sebelum nak suruh aku naik unta, hang jangan jadi macam unta. Sebab apa? Sebab naik unta tu sunnah adat dan jibiliah zaman tu. Ia bukan satu tuntutan. Ia bukan satu tuntutan untuk umat ikut. Bal likulli ahadin ay yasluka ma yaliqu bihalih. Dan setiap daripada umat boleh untuk melalui sesuatu yang layak untuknya. Jadi kalau zaman ni lebih sesuai, lebih mudah, lebih murah untuk naik kereta lah, kan? Wa hadza ka sifatit ta'am. Ini contohnya seperti sifat makanan. Makan apa? Nabi makan apa? Nabi makan tamar, Nabi makan roti, kita makan nasi lemak. Kan? Adakah kita telah menyalahi sunnah? Tidak menyalahi sunnah. Wal libas, dan Nabi memakai pakaian yang tertentu. Nabi memakai jubah. Ada waktu Nabi memakai rida dan juga selindang dan juga izar, kain, ya. Walittija', ini perbahasan, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi Ibn Ashur nampaknya dia memasukkan dalam bab ittija' ni, baring di atas sisi kanan, terutamanya lepas daripada qabliyah subuh, merupakan perkara yang jibiliyah, ya. Wal mashi, cara berjalan, wal rukub wa nahwi dhalik, menunggang kenderaan dan seumpamanya. Sawa'un kana dhalika kharijan 'anil a'mali syar'iyyah, sama ada perkara yang dilakukan oleh Nabi ini di luar daripada amalan-amalan syar'i, seperti berjalan jalan kaki di jalanan, war rukub fi safar, dalam permusafiran biasa, am kana dakhilan fil umuri diniyah, ataupun ada juga benda-benda yang dianggap sebagai jibiliyah yang dilakukan dalam perkara-perkara ibadah. Seperti mana? Dia kata karrukubi 'ala naqah fil hajj, seperti mana Nabi menunggang unta waktu nak buat haji. Kita naik kapal terbang, naik kereta, naik bas, kan? Adakah itu dituntut untuk naik unta? Maka ia termasuk dalam perkara jibiliyah. Asy-Syaukani juga mengatakan, dia kata perbuatan Nabi ni ada 7 kategori. Yang saya nak ambil nombor 1 dan nombor 2. Makana min al-awwalu, dia kata makana min hawajizin nafs wal harakat al-bashariyah.
yang dilakukan disebabkan oleh kerana lintasan jiwa seperti pergerakan manusia, katasarrufil a'dha wa harakatil jasad, fahadhal qism la yata'allaqu bihi amr bittiba' wala nahi an mukhalafah wa laysa fihi uswah walakinahu yufid anna mithla dhalika mubah. Perkara-perkara yang harus, gerakan Nabi, macam mana tindak balas Nabi, ini merupakan perkara-perkara yang dilakukan kerana sifat Nabi adalah sebagai manusia. Paling jauh pun kita boleh kata benda ni harus sebab Nabi melakukannya. Okey? Dan yang kedua dia kata ma la yata'allaqu bil ibadat wa wadaha fihi amrul jibillah. Yang Nabi buat bukan kerana benda tu ibadat, bukan kerana benda tu dituntut. Nabi buat kerana dia adalah manusia, seperti berdiri, duduk dan seumpamanya. Dan dalam isu ni laisa fihi ta'assin, tidak ada tuntutan untuk kita mencontohi baginda. Wala bihi iqtida, dan tidak perlulah untuk kita mengikut, bukan tidak wajib ataupun tidak dikatakan sesuatu yang dituntut untuk kita buat. Ya, tapi dia menunjukkan ibahah, menunjukkan sunat, walaupun sebahagian usuliyun mengatakan kalau Nabi buat benda tu kita buat maka menjadi sunat, dia kata mustahab. Tapi jumhur kata Syaukani mengatakan ibahah. Okey. Ashqar juga ada menyebut dalam kitab dia, dalam tesis dia Af'alur Rasul, yang ni masa pun tak banyak kan. Cuma saya nak sebut beberapa kaedah lah. Kadang-kadang ada juga benda-benda yang kita rasa macam jibiliyah, tapi dia boleh masuk dalam perkara yang dituntut. Okey, contoh al-fi'lul jibillil mahad alladhi warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam la yataqarrabul mukallaf bi fi'lihi ila Allah azza wajalla. Ni benda asal lah. Benda yang Nabi buat sekadar kerana dia baginda adalah manusia, maka kita tak dituntut untuk lakukannya. Contoh macam Nabi bermalam di Gua Sur sebelum hijrah. Sebelum pergi Madinah, Nabi bermalam dekat Gua Sur sebelum hijrah tu, kan? Jadi kita kalau sampai Madinah, sampai Mekah buat umrah, adakah perlu bermalam di Gua Sur? Ini sunnah ni. Ya, ia sunnah, tetapi Nabi buat kerana ada keperluan pada masa tu. Sama juga, Nabi menggunakan jalan khusus dan teknik khusus ketika hijrah. Nabi arahkan orang untuk lalukan kambing tempat Nabi melangkah. Jadi kalau kita nak pergi Madinah, adakah kena buat benda yang sama? Cari kambing je, Syekh. Sebab apa saya nak ikut sunnah? Sebab Nabi bila pergi hijrah, Nabi suruh orang padamkan jejak kaki Nabi dekat atas pasir tu dengan lalukan kambing. Jadi saya pun nak, ada tayar tracks kan, saya naik bas ada kesan tayar, jadi lalukan kambing kat situ. Kita kata tak perlu, kerana benda tu bukan tuntutan. Dan Nabi makan roti dan seumpamanya, ya, dan ini tidak tuntut daripada umat. Kita tak dituntut untuk buat lah, kerana benda ni Nabi buat kerana ada keperluan pada masa tu. Okey. Tetapi sesuatu yang Nabi suka untuk lakukan dan ia termasuk dalam perkara adat, tapi Nabi suka, Nabi bagi tahu dia suka dan sahabat kata Nabi suka, yang ni kalau kita paksa diri suka, dia termasuk dalam perkara yang memberikan pahala. Seperti mana yang Anas lakukan bila dia tengok Nabi suka makan dubak, Nabi suka makan dubak. Anas dia pun kata aku pun suka lah, sebab Nabi suka. Yang ni dia kata kamalul mutaba'ah, kesempurnaan mengikut Nabi SAW. Dia tengok Nabi suka makan benda tu, dia pun paksa diri untuk suka makan benda tu, kan? Tapi kalau orang tak suka, tak boleh kita kata dia membenci sunnah, kan? Nabi makan kambing umpamanya, kan? Ada orang dia tak suka, jadi tak bolehlah kata dia benci sunnah, sebab itu bukan perkara yang dituntut. Baik. Kemudian sesuatu yang boleh dikatakan dia dikeluarkan ataupun dia dilakukan daripada perkara yang mungkin asalnya jibiliyah, tetapi dia boleh keluar daripada jibiliyah, dia pergi kepada tasyri'. Bila Nabi SAW muwadhabah, Nabi melakukannya berulang-ulang, sedangkan ada pilihan lain, tapi Nabi buat yang ni secara berulang-ulang, menunjukkan benda tu Nabi suka jugalah. Sebagai contoh, Nabi SAW tidur di atas sisi kanan dia, kan? Menunjukkan Nabi suka melazimi satu bentuk. Oleh kerana itu menunjukkan ia juga dituntutlah, sunat untuk kita buat, tak sampailah kepada tahap wajib. Dan ada juga benda yang Nabi minta untuk kita buat, macam makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Nabi suruh makan tamar ajwah, kan, setiap pagi 7 biji. Ini juga menunjukkan benda tu sunat bila Nabi tuntut. Ini perkara-perkara yang kita kena tahu, ya. Dan ada juga perbuatan
Nabi SAW, Nabi perbuatan Nabi ni yang ulama berbeza pendapat. Yang ni khilaf. Grey area kita panggil. Kan? Grey area, adakah ia termasuk dalam jibiliyah atau ia termasuk dalam perkara yang dituntut? Contohnya tidur di atas sisi kanan lepas solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kita solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kalau ikut dalam hadis, Nabi baring di atas sisi kanan dia. Sebahagian ulama kata wajib. Macam Ibn Hazm dia kata wajib. Sebahagian ulama kata sunnah. Sebahagian kata tak. Kalau penat buat, kalau tak penat tak ada keperluan. Ibnu Umar diriwayatkan dia pernah tengok orang baring semua dekat masjid lepas solat qabliyah, dia tak bagi, dia marah. Dia kata tak perlu buat di masjid. Maka benda ni dipanggil sebagai grey area. Maka mujtahid perlu untuk meneliti dan membuat keputusan. Baik, kita masuk kepada bab pakaian. Sunat atau adat. Kan? Sunnah ataupun adah. Baik, saya letakkan beberapa kaedah lah. Pertama, hukum asal bagi pakaian ni harus. Setiap orang dia boleh pakai pakaian yang apa yang dia nak. Dia boleh pakai. Nanti kita akan perincikan lagi kaedah-kaedah yang lain. Oleh kerana itulah Nabi SAW memakai pelbagai jenis kain dan pakaian. Ia juga terikat dengan iklim dan cuaca. Jadi kalau negara sejuk, pakailah tebal. Kalau negara panas, pakailah nipis sikit. Kan? Jadi kalau kita kerja security, kerja polis, kan? Kerja jadi polis, sesuai pakai jubah. Nak kerja pencuri susah. Jubah pula jenis jubah sempit ni. Kan? Koyak habis jubah. Kan? Pencuri lari, kita pun dah bogeh dah. Koyak habis jubah. Kan? Jadi tak sesuai. Sebab tu saya dulu duk tanya pelajar UPSI, dia pun takut nak jawab. Saya kata naik motor, sunnah pakai helmet ke sunnah pakai serban? Dia pun takut nak jawab. Saya paksa, dia pun takut. Tak berani Ustaz. Sebab apa? Sebab kalau kata sunnah pakai helmet, wahabi Ustaz. Kalau nak kata sunnah pakai serban, bahaya. Maka kesesuaian, keselamatan itu diutamakan. Maka kalau negara tebal, pakailah. Negara sejuk, pakailah tebal. Itulah sunnahnya. Jaga badan, jaga kesihatan. Kalau negara yang panas, kan, tak payahlah pakai tebal-tebal. Negara kita panas kan, pakai kot 2-3 helai. Tapi tak apa, dalam ni sejuk lah kan, boleh pakai kot. Saya pun tak pakai kot hari ni, sejuk. Jadi kesesuaian tu penting. Nabi SAW waktu perang, Nabi pakai mirfar, jaring yang menutup kepala dan tengkuk Nabi, dan Nabi pakai helmet besi untuk melindung kepala Nabi. Jadi kalau kita naik motor kan, sunnahnya adalah pakai helmet lah, kerana itu lebih menjaga keselamatan. Tak usah takut nak jawab je. Sunnah pakai helmet. Bila sunnah pakai serban ni? Sunnah pakai serban ni dia datang apabila kita niat nak ikut Nabi dalam perkara-perkara yang tak bahaya untuk kita pakai serban. Sebab Nabi SAW ada waktu dia pakai helmet. Waktu yang sesuai pakai helmet, kita pakai helmet lah. Kau nak pakai serban juga, kan, pakai helmet, lilit serban kat luar helmet tu. Kan, tapi pelik sikit lah kan. Pelik sikit lah. Okey. Yang kedua, dibenarkan memakai pakaian yang menjadi adat di sesebuah tempat. Dia benar. Pakai songkok. Dulu ada saya ada pengalaman ceramah dekat satu masjid ke dekat Perlis ni. Kan? Dia duduk petikai, dia kata, "Ustaz belajar hadis, cerita bab sunnah tapi pakai songkok." Kan? Jadi benda tu saya kata termasuk dalam perkara adat. Jadi kalau adat menerima baik pakaian tu, baju Melayu kan, baju dianggap sebagai pakaian yang baik, kita boleh pakai. Kerana Nabi SAW memakai pelbagai jenis pakaian. Sebab itu Syatibi kata dalam Muwafaqat, dia kata, "Minha ayil adat ma yakunu mutabaddilan fil adah min husn ila qabh wa bil aks mithla kashfir ra's." Dia kata ada benda pakaian-pakaian ni kadang-kadang bertukar-tukar daripada baik menjadi buruk mengikut kepada kesesuaian adat. Dia kata seperti membuka kepala. Dia kata fa innahu yakhtalif bihasabil biqa' fil waqi'. Kerana tutup kepala ni berbeza keadaannya daripada setempat kepada tempat yang lain. Dia kata fa huwa li dhawil muru'at qabih fil biladil masyriqiyah.
Masyriqiyah dia kata bahagian timur menganggap orang yang ada maruah, yang sepatutnya menjaga maruah dia, mempunyai kedudukan yang dihormati, tak boleh keluar daripada rumah tak tutup kepala. Di zaman dia lah, di zaman dia. Wa ghairu qabih fil biladil maghribiyah. Tapi di belah-belah barat, dia kata belah-belah Morocco, belah-belah Afrika ni, mereka anggap tak ada masalah. Tapi sekarang ni pun mungkin suasana di negara kita dah berubah lah kan. Dulu kalau ustaz tengok tak pakai kepiah macam pelik. Hari ni Dr. Kamilin tak pakai kepiah. Kan? Dia tak pakai kepiah. Ada orang kata apa belajar hadis tak pakai kepiah. Kita dah terima sebab di Jordan pun sama. Syekh-syekh saya yang bidang hadis, pakar dalam bidang hadis, tak pakai kepiah pun, tak pakai serban pun. Kerana perubahan telah berlaku. Dalam fatwa Jordan juga disebutkan benda tu. Bila orang tanya pasal tutup kepala, dia orang kata lebih kepada suasana dan adat. Kerana adat di Jordan, menutup kepala ke tidak menutup kepala tidak memberikan apa-apa kesan kepada maruah. Fal hukmu syar'i yakhtalif bi ikhtilafi dhalik. Kerana hukum syar'i berbeza mengikut suasana. Tapi ada benda-benda, saya tak kata tak ada langsung pakaian-pakaian maruah, pakaian-pakaian yang menunjukkan maruah lah, ada juga. Kan? Ada juga pakaian-pakaian yang menunjukkan maruah, yang boleh mencemarkan maruah, dan benda ni dibahaskan oleh ulama-ulama hadis ketika mana membicarakan tentang syarat hadis sahih. Dia kata syarat hadis sahih mesti ghairu makhrumil muru'ah. Perawi itu antara syarat dia selain daripada adil, dhabit dan seumpamanya, dia kata mesti tidak tercemar maruah. Syu'bah antara yang ketat lah hamba ni. Syu'bah antara yang sangat ketat lah hamba ni. Ada perawi-perawi yang ditolak oleh Syu'bah hanya semata-mata kerana menaiki kuda laju, yarkadu alal birdaun, kuda Rom. So dia kata ini mencemarkan maruah. Jadi zaman kita pun ada jugalah tempat kita yang kita kena sedar. Kalau hari ni saya datang pakai seluar steng, ni tahu seluar setengah kan, datang betih pun nampak, dengan bulu-bulu pun ada. Dia orang kata dah gila rasanya Rora ni kan. Kita bincang dalam hukum fiqh umpamanya kan, rambut ni kita boleh color, boleh warna kan. Cuma ulama beza pendapat dengan warna hitam tu lah kalau bagi mereka yang beruban kan. Kita pun baca dalam kitab fiqh boleh kata warna rambut. Saya pun datang mana semangat perleh tinggi, sebelah biru sebelah kuning, janggut sekali saya color. Orang pun kata 3 kali Jumaat aku semati dah orang ni. Orang pun tak yakin tengok. Walaupun benda kadang-kadang benda yang harus, tetapi dia terkesan dengan suasana setempat, pakai sesuatu yang sesuai supaya kita tidak dituhmah. Nanti kita akan masuk dalam bab libasus syuhrah. Baik. Jika ada dalil yang menunjukkan pakaian tertentu adalah sunat atau disukai, maka sunat memakai pakaian tersebut. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bihadhihi thiyab al-bayad fayalbashu ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innahum min khiyari thiyabikum." Dalam hadis riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih, disahihkan juga oleh Al-Hakim dan dipersetujui oleh Zahabi. Dia kata Nabi SAW kata, kamu kena pakai pakaian yang putih, dan hendaklah orang-orang hidup pakai, dan kafankan dengan kain putih kepada mayat-mayat kamu, kerana itu adalah sebaik-baik pakaian. Jadi sebab itu kafan putih, digalakkan memakai putih. Sebab itu para ulama dia buat ukur sebab Nabi SAW galakkan. Okey, galakkan. Baik. Jika ada dalil yang mengharamkan pakaian tertentu, maka ia menjadi haram. Ada juga pakaian-pakaian yang Nabi haramkan untuk orang lelaki umpamanya. Dalam hadis Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Nabi pegang harir, Nabi pegang sutra, dan Nabi pegang emas. Nabi kata inna hadaini haram ala dhukuri ummati hillun li inathihim. Dua benda ni haram bagi lelaki di kalangan umat aku, tapi halal untuk perempuan. Jadi orang lelaki tak boleh pakailah sutra sebab Nabi tak bagi. Orang lelaki tak boleh pakailah emas sebab Nabi tak bagi. Walaupun asal boleh, asal pakai apa pun tak apa. Tapi bila ada larangan untuk pakaian-pakaian tertentu, then kita kena ikut sebab ada larangan. Kalau ada galakan, kita kata digalakkan. Contoh orang tengah buat haji, orang tengah buat umrah, bila waktu ihram, dia tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Dia tak boleh pakai pakaian yang menutup, membalut anggota dengan balutan yang kita kata apa? Mufassal kan? Berjahit lah, senang faham. Tak boleh pakai. Kita kena pakai pakaian
yang Nabi SAW tunjukkan, iaitu rida dan juga izar bagi orang lelaki lah. Seorang perempuan tak boleh pakai pakaian-pakaian yang dilarang waktu ihram. Dan ini kita katakan dia terkeluarlah daripada jibiliyah, masuk kepada bab tasyri', masuk kepada bab pensyariatan, kerana Nabi SAW mengarahkannya dan melarangnya dalam hadis-hadis yang clear. Okey, boleh ya? Baik. Dan yang kelima, syarat dia pakaian kena tutup aurat lah. Okey, kerana ada hadis Nabi SAW bersabda, sinfan min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyat ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyat ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Hadis riwayat Muslim. Dua kumpulan manusia daripada kalangan ahli neraka yang aku tidak lihat di zaman ini, tapi akan muncul. Nabi kata, satu kaum yang mereka memegang rotan, memegang cemeti seperti ekor lembu, pukul manusia. Ini sebahagian fuqaha, ulama hadis mengatakan mereka ini adalah pembantu kepada pemerintah yang zalim lah, pukul orang, pukul rakyat. Dan ada satu golongan kasiat, wanisaun kasiat, perempuan yang berpakaian, ariyat tetapi bertelanjang. Maksud pakaian dia itu tidak menutup aurat dia, dia pakai macam tak pakai. Mumilat ma'ilat, jalan lengah-lenggok, ajak orang untuk buat maksiat. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, kepala mereka seperti bonggol unta yang condong. Mereka tidak akan masuk ke dalam syurga, tidak boleh mendapat baunya, sedangkan baunya boleh didapati daripada perjalanan. Dalam riwayat lain disebut, Nabi dalam hadis ini disebut kaza wa kaza, dalam sebahagian riwayat disebut 40 tahun punya perjalanan, so jauh dari orang daripada syurga. Ada takwilan dalam hadis ni, sebahagian yang kata mereka menghalalkan perbuatan maksiat maka mereka menjadi kufur. Ada juga yang kata mereka tak masuk bersama dengan orang mukmin yang lain, mereka masuk lewat. Sebab tu Nabi kata mereka tak masuk syurga tu tak masuk bersama dengan mukmin yang lain kerana mereka berdosa. So dalam hadis ni Nabi SAW memberikan kaedah, pakaian walaupun asalnya diharuskan, tetapi pakaian itu perlu untuk menepati dress code, iaitu menutup aurat. Kerana itulah asalnya pensyariatan pakaian itu datang. Bukan Nabi nak mempromosikan fashion tertentu, tetapi Nabi nak memberikan dress code, kerana manusia tidak boleh dipatternkan dengan satu pattern. Tak boleh, tak akan berjaya dan tak mampu pun. Macam saya sebut tadi lah, kalau dia kerja polis, dia kena pakai pakaian yang sesuai untuk polis. Kalau dia lecturer, dia kena pakai pakaian yang sesuai untuk lecturer. Kan, kalau dia askar, dia kena pakai pakaian yang sesuai untuk askar. Jadi semua itu menunjukkan bahawasanya keluasan Islam dalam bab pakaian. Keluasan Islam dalam bab pakaian. Jadi tak adalah setiap masa pakai rida, pakai selendang, setiap masa pergi mana pun pakai. Itu merupakan salah faham terhadap apa yang ada di dalam sunnah Nabi. Bahkan kadang-kadang dia kata belajar hadis tapi tak pernah pun tengok pakaian sunnah pakai, tak pernah pun tengok pakai serban, tak pernah pun tengok. Maka semua itu kita kena tengok balik, dia masuk dalam jibiliyah ke, masuk dalam adat ke, ataupun masuk dalam tuntutan. Tapi kalau siapa yang memakainya kerana dia kata dia nak mengikuti cara Nabi SAW, kita tak nafikan, ada pahala atas niat dia tu, kerana niat nak mengikut Nabi. Saya bukan larang pakai serban pula, pakailah, tak ada masalah. Tapi ada waktu-waktu kita jangan kecam orang bila tak pakai serban macam kita. Kena seimbangkan. Kadang-kadang pakai serban tapi makan pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri, serban kita mesti bertahan. Tapi arahan Nabi, makan pakai tangan kanan, dia buat tak endah, minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. So kita nampak tak seimbang dalam pengamalan sunnah. Ya, baik. Ada masa lagi? Habis dah? Dekat habis dah. Nombor 6, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Mana-mana pakaian yang menjadi simbol, memang pakaian orang kafir ataupun pakaian keagamaan orang kafir, maka kita dilarang. Berdasarkan riwayat Abu Daud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dianggap daripada mereka. Tetapi kalau pakaian itu telah diterima bukan mewakili kaum yang kufar, dia dah diterima oleh masyarakat setempat sebagai pakaian yang diterima, dia tidak melambangkan kekufuran, maka tidak menjadi masalah untuk kita pakailah. Okey. Yang ketujuh, tidak menyerupai perempuan bagi lelaki dan tidak menyerupai lelaki bagi perempuan.
Jadi kalau ini pun terpulang kepada uruf dan suasana setempat lah, kan? Kalau tempat tu dia memandang pakaian ni untuk perempuan, so kita tak pakai, yang lelaki tak pakai lah. Kalau pakaian tu memang khas untuk lelaki, bila orang tahu pakaian ni pakaian lelaki, orang perempuan tak ada pakai, kan? Okey. Dan ini terpulang kepada suasana setempat. Sebab ada tempat-tempat lelaki pakai skirt dan dia anggap pakaian lelaki. Tuan. Mufti pernah sebut benda ni kat Scotland, kan? Scotland dia pakai skirt, lelaki dia tak, itu pakaian lelaki. Tapi menepati syarak ke tidak, yang tu kita kena bahas lain. Sebab kita pun tak ada pakai skirt lah kat sini, lelaki. Kalau pakai skirt tiba-tiba, itulah 3 kali Jumaat nak meninggal lah tu. Baik. Nabi SAW sabda dalam hadis Bukhari, Nabi SAW la'anal mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutashabbihat minan nisa bir rijal. Yang mana Nabi SAW melaknat golongan yang menyerupai lelaki, perempuan daripada kalangan lelaki, dan golongan perempuan yang menyerupai lelaki. Tapi sekarang ni banyak, kan? Kita macam nak menormalisasikan benda tu, macam nak bagi nampak normal. Kadang-kadang dalam sketsa lawak pun ada orang lembut, kadang-kadang dalam drama pun ada orang lembut, kan? Jadi kalau boleh jauhkan benda ni, kerana ia merupakan satu dosa yang besar. Okey. Dan tidak memakai pakaian syuhrah lah, berdasarkan hadis Abu Daud dengan sanad yang hasan. Nabi kata, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allahu thawba mazallah yaumal qiyamah summa ulhiba fihi nara. Sesiapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, Allah Taala akan memakai pakaian kehinaan ke atasnya di hari kiamat, dan akan diletakkan api neraka pada dia. Apa maksud pakaian syuhrah? Dawabit syuhrah, sebahagian seperti Ibn Battal, dia kata pakaian yang tidak selari dengan pakaian setempat. Dia kena pakai pakaian yang setempat selagi mana ia bukan dosa. Jangan menyanggahi sampai orang duk tengok dia, orang duk kutuk dia. Ataupun dia pakai sesuatu yang boleh menyebabkan dia rasa beza dengan orang, dan dia ada timbul perasaan sombong kat situ kerana dia rare. Itu dilarang. Seperti Dr. Nasir Ghamidi dalam risalah PhD dia disebut tentang syuhrah ni. Dia kata yang pertama, apa pakaian syuhrah yang dilarang ni? Ialah seseorang memakai sesuatu yang menyanggahi pakaian setempat dia untuk maksud isytihar, untuk dia glamourkan diri dia. Ya, yang ni tak boleh lah, kerana ada qasad untuk sombong. Yang tu dilarang. Ataupun dia memakai pakaian yang berbeza dengan orang setempat dia, sedangkan tidak ada keperluan untuk dia pakai demikian. Okey? Dan setiap pakaian yang menyebabkan seseorang itu dihina kerana pakai benda tu, ini dilarang, ya. Dan yang keempat, setiap pakaian dipakai oleh insan untuk berbangga-bangga ke atas manusia, maka ini dilarang di dalam agama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah sekadar tu, sekadar pembentangan saya. Saya nak bagi tahu macam inilah. Ada pakaian yang memang dituntut, kita buat. Mana-mana pakaian yang tidak dituntut, maka kita diberikan keluasan. Jadi jangan sampai kita menekankan perkara yang tidak dituntut sampai kita meninggalkan sesuatu yang dituntut. Benda yang dituntut tu paling tidak kita buat dulu. Benda yang tak dituntut, kita berikan keluasan, kan? Jangan sampai kita tersalah dalam meletakkan hukum ataupun meletakkan tumpuan, sampai macam lambang capal seumpama ni. Jangan sampai kita fokus kepada benda yang Nabi tak tuntut. Kalau betul lambang capal ni sesuatu yang dituntut, dah tentu lambang capal tu ada di zaman sahabat, dah tentu lambang capal tu ada di zaman salafus salih. Tetapi bila tidak ada, maka ia menunjukkan ia bukanlah satu tuntutan. Tapi kalau sekadar nak buat nak buat lakaran, nak orang kata sebagai kesenian macam lambang bulan bintang tu, bagi saya tak ada masalah lah. Tapi bila ada kepercayaan dia ni mesti dimuliakan, nak masuk toilet pun haram, maka dia perlu membawa dalil yang baru. Kalau tak, kita dah menambah sesuatu dalam agama yang tidak ada asalnya. Oleh kerana itu, kita kena berhati-hati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan sedikit pencerahan kepada semua. Saya mohon maaf kepada hadirin dan hadirat
jika saya ada terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada Jabatan Mufti Perlis, terima kasih kepada KUIPS atas jemputan. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.